أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف ألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Besar. Okay. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita di dalam kitab pelajaran Tauhid ini. Dan kita masih lagi di dalam perbahasan sifat basar, yakni sifat maha melihat, atau juga diterjemah dengan sifat pelihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi bagi kita setiap mukallaf wajib kita mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat basar, sifat maha melihat, sifat pelihat, dan mustahil atasnya Allah bersifat dengan sifat buta ataupun tidak melihat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat akan sesuatu dengan sifat basarnya, iaitu sifat pelihatnya. Dan kita dah sebut dalam kuliah yang lepas bahawa ta'rif sifat basar ini disebut oleh para ulama, iaitu sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala tata'allaqu bikulli mawjudin ala wajhil ihatati ta'allaqan zaidan ala ta'alluqil ilm, iaitu satu sifat yang wujudi. Ya, apa makna wujudi? Ada lagi sungguh, yang berdiri pada zatnya Allah Ta'ala, yang berta'alluq, yang berkait dengan setiap yang maujud, setiap yang ada, secara meliputi sebagai ta'alluq ataupun tugas yang bertambah atas ta'alluq ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat setiap apa yang ada tanpa ada yang tersembunyi. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu dalam perenggan yang pertama, kita sebenarnya dah masuk perenggan kedua, ya. Wajib kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu maha melihat, bersifat dengan sifat pelihat, dengan tidak berperantaraan, tak sama seperti makhluk. Kembali kita kepada pengajian yang dulu, mukhalafatuhu lil hawadith, Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan segala sesuatu yang baharu. Pada apa? Pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Tak sama dengan makhluk, sama ada 100% sama, ataupun 1% atau sedikit peratus sama, ataupun banyak peratus sama. Tidak ada yang sama dengan Allah, termasuklah pada sifat melihatnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala melihat segala yang mawjud, yakni yang ada, termasuklah yang ada padanya Allah, yakni yang mana ianya sama ada qadim ataupun yang hadis. Yang qadim hanya Allah Ta'ala, ataupun yang hadis yang baru, yakni alam ini, diri alam ini, segala sifatnya alam ini. Wa imma ianya berupa ataupun tidak berupa. Berupa atau tidak berupa, berbentuk lah, ataupun tidak berbentuk. Sama ada ia jauh maupun dekat, dan tidak ada perantaraan mata, juga tidak ada perantaraan cahaya. Kalaulah orang, kita sebut makhluk lah, bukan nak samakan, nak faham bagi faham saja. Kita makhluk melihat menggunakan mata. Ada bola mata kita, kanta mata kita. Ada orang belajar biologi, ada retina lah, titik kuning, titik buta lah, tu yang lama-lama tu lah kita ngaji dulu tu. Jadi bila adanya mata, kalau tak ada cahaya pun tak guna juga. Di situ. Kerana cahaya itulah yang pantul pada objek. Ni kita ngaji sains dulu. Kemudian pantulan cahaya itu kembali kepada titik kuning kita, transmit ke otak kita, jadi image. Hak tu yang lihat, itu nama makhluk. Allah Ta'ala maha suci daripada tersebut. Tidak ada perantaraan mata, tidak ada perantaraan cahaya. Maklum. Sebab apa? Sebab Allah tu Tuhan dan kita tu makhluk. Allah yang cipta mata ke, cahaya ke, hatta kita dan seluruh alam ini. Maka maha suci Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Ingat tak? Dan Allah Ta'ala itu sifat dia qiyamuhu binafsihi, iaitu Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada segala sesuatu. Hak ni yang kita mengaji dulu. Sekarang ni kita ngaji basar, kaitnya dengan hak dulu. Nanti sampai ke hak kemudian. Baik. Dan sifat basar ini kita kena meyakini dan juga bersaksi bahawasanya yang pertama apa? Ada. Sifat ni ada lagi sungguh. Jadi kait dengan apa? Kait dengan sifat wujud. Yang kedua, ya, ianya qadim. Kena ingat tu. Dia tak ada mula. Ianya qadim, tidak ada mula, yakni ianya sifatnya, ya, ianya kidam. Yang ketiga, sifat dari kaitannya sifat basar ni dengan pengajian yang terdahulu, iaitu ia tidak binasa, kekal abadi, ya. Jadi kalau ditanya kepada kita, ada tak yang selain daripada Allah yang kekal abadi? Tak ada. Bagus, cepat jawapan tu. Tapi ada orang yang minta maaf dengan bahasanya. Pasal ilmu tauhid ni betul-betul kita kena teliti, ya. Sebab bila tak teliti dia boleh jadi celaru. Contoh ni, ada yang mengajar ustaz dia kata, ada tak yang kekal abadi selain daripada Allah? Dia tanya, dia jawab. Dia tanya salah, jawab pun salah. Lepas tu dia kata ada pula.
Sebab tu dia kata, dah lah dia kata ada. Dia kata ada, lepas tu dia jawab syurga, neraka, arash, kursi, gitu. Tu kekal lah tu. Kekal abadi. Begini. Kan kita dah belajar dalam bab dulu, dalam bab kekal, dalam bab baqa, iaitu ada dua jenis kekal, kekal yang hakiki dan kekal yang aradi. Siapa ingat? Tak ingat? Boleh lain pula. Tak ingat? Sambil-sambil belik kok jumpa. Tak ingat kena tulis ya. Jadi soalan dia, adakah yang kekal selain daripada Allah, tak kekal abadi selain daripada Allah? Dah lah ditanya macam tu, kemudian dia jawab ya. Dia tidak faham yang dinamakan baqa ataupun kekal itu ada dua, hakiki, aradi. Ciri kekal hakiki, tiada mula, hanya Allah saja. Tapi kekal yang aradi ni, ciri dia kekal ataupun jadi kalau benda-benda simple macam ni, kalau dia tak faham, susah. Jadi kalau yang hakiki hanya Allah Ta'ala saja, tiada mula, tiada akhir. Adapun yang aradi, dia ada mula tetapi tiada akhir. Bila sebut tiada akhir di sini, apa maknanya? Dikekalkan oleh, betul, Masya Allah. Ingat benda tu. Jadi hak ni dia bukan kekal yang ataupun dia bukannya kekal abadi tu, kerana dia ni ada mula. Yang ni lah yang dinamakan syurga. Iradatnya dikekalkan oleh Allah dengan kudrat dan iradatnya. Jadi yang kekal hakiki, kekal abadi, hanyalah Allah. Yang kekal aradi, yang ada faktor mendatang, barulah yang dinamakan 10 perkara ini. 10 perkara yang Allah kekalkan. Tak nampak? Saya baca, sabar.
Kat mana tak nampak? Yang mana? Atas nampak? Saya baca atas dulu. Semua tengok atas dulu. Tengok daripada tajuk dia. Ini sekadar ulang kaji. Kita dalam bab basar. Cuma nak bagi peringat saja. Kekal bahasa Melayu. Baqar bahasa Arab dia. Kekal yang sebenar-benar atau disebut kekal yang hakiki, dia ada ciri dia. Cuba tengok kat sini dulu. Ciri dia tiada mula, tiada akhir. Hanya untuk Allah saha. Kalau sebut kalau Melayu je kekal abad. Kat sini nampak dah? Okey, saya baca sini pula. Jadi yang patutnya dijawab, ya, bukannya ada yang kekal, ada tak yang kekal abadi? Bukan macam tu disebutnya. Patutnya kekal tu kita terang bagi terang. Terang bagi orang kata explain, bagi jelas. Kita boleh sebut kekal terbahagi kepada dua. Hakiki satu, aradi satu. Ada faktor mendatang, ada external factor di situ. Jadi ciri dia ada mula. Kata nampak ni saya baca. Ada mula. Nombor dua, tiada akhir. Jadi tiada akhir ni catatan dia, maknanya dia kekal, tiada akhir itu catatan dia dikekalkan oleh Allah dengan kudrat dan iradatnya. Kita satu-satu dan orang tak confuse. So apa yang dikekalkan oleh Allah ni? Yang tak, kalau tak nampak ni saya bacakan. 10 perkara yang Allah kekalkan. Sorry yang macam ni maknanya kekalkan lah. 10 perkara yang Allah kekalkan. Nombor 1 saya baca, syurga. Nombor 2, neraka. Nombor 2, neraka. Nombor 3, arash. Nombor 3, arash. Nombor 4, kursi. Okey, kata nampak saya baca 1 syurga, nombor 2 neraka, nombor 3 arash, nombor 4 kursi. Nombor 5 lauh mahfuz. Nombor 5 lauh mahfuz. Kata dah dapat, okey. Nombor 6 qalam. Pena yang menulis takdir. Qalam. Nombor 7 ruh. Nombor 8 jasad para nabi, anbiya. Jasad para nabi. Yang tulis silakan. Jasad para nabi. Nombor 8. Nombor 9 jasad para syuhada. Dapat? Nombor 9 jasad para syuhada. Nombor 10 tulang ajbuz zanab ataupun tulang tongking, tulang yang dekat belakang kita tu, koksik tu dalam bahasa. Cuma dia bukan, kalau dalam bahasa biologi dia koksik lah, tapi bukan tulang hak keras tu. Di dalamnya ada satu tulang yang lembut, yang kecil sebesar biji sawi, yang mana itulah yang Allah Ta'ala kekalkan dia. Tu. Boleh faham ya? Kalau ditanya, itu jawabnya. Kita biar terang satu. Tulang ajbuz zanab. Dia tulang itu sebenarnya bukan yang koksik tu itself, inside tu kecil je, sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi, very small, gel-like dikatakan. Yang tu sahaja yang tidak akan musnah. Seluruh tubuh badan kita ni habis semua, hancur, kecualilah para nabi rasul, para syuhada, para hafiz Quran, para ulama yang beramal dengan ilmunya. Itu cerita lain lah. Orang yang menjadi orang yang azan, muadzin, kurang-kurang 8 tahun tanpa mengambil upah, ikhlas semata-mata kerana Allah. Ada banyak lagi yang disebut oleh para ulama. Ini sekadar selingan nak mengingat. Kalau kita dengar macam tu, ada tak yang kekal abadi selain Allah? Tak ada, macam akak ni jawab, yang tadi jawab. Sebab apa? Tahu dah. Kalau dia kata yang tu syurga neraka, tu nama aradi. Boleh? Baik, kita kembali kepada perbahasan kita sifat basar. Jadi sifat basar ini ada
ada lagi sungguh, yang ini dia wujud kaitnya. Qadim tak ada mula. Basar, minta maaf, basar itu sifat basar itu tidak binasa, kekal. Kaitnya juga iaitu tidak sama dengan makhluk. Macam yang kita bahas tadi, zat sifat perbuatan Allah tak sama. Kemudian tidak pula memerlukan kepada yang lain untuk menjadikannya. Kita punya mata ada yang menjadikan Allah. Allah sifat melihatnya, sifat mendengarnya sebelum ni, sifat kalamnya tak ada yang disebutkan adanya mukhassis, adanya yang menjadikan. Tidak ada, kerana ianya sedia ada. Baik. Yang seterusnya, sifat basar Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang, ya ibu-ibu. Ya, tidak berbilang-bilang kerana ianya Esa. Ingat tak dalam pengajian yang lepas kita dah sebut Allah Ta'ala itu Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada perbuatan. Di situ. Baik. Dan juga bertakluk dengan segala perkara yang maujudat. Baik. InsyaAllah yang ni kita akan bahas pada kuliah yang akan datang. Cuma kita bagi asas-asas dulu. Kita tengok perenggan yang kedua sebagaimana yang Kak sebut tadi. Dalil akalnya ialah kalau Allah tidak melihat, nescaya dia buta, sedang buta itu adalah sifat kekurangan, padahal Allah tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Tadi kita perlu pahami di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil bersifat dengan sifat kekurangan, antaranya sifat buta, tidak melihat, ataupun ada yang terselindung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terang-terang ke, sembunyi ke, Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat. Minta maaf. Baik. Jadi mustahil sifat tersebut ada pada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Maknanya buta. Okey. Kita tengok pula seterusnya. Kalaulah Allah melihat dengan menggunakan mata. Ni pula tadi kata buta tu tidak ada. Yang kedua ni pula menggunakan mata. Jadi kata pengarang, kalaulah Allah melihat dengan menggunakan mata, bermakna dia berhajat kepada sesuatu. Tu. Buat catatan di situ. Catatan yang pertama pada mata. Dia ada catatan, dua catatan di situ. Okey, ibu-ibu, siapa hari ni yang first time pengajian? Tak ada kan? Tak ada. Okey. Yang ni boleh padam? Dah ambil gambar ke apa ke? Okey. Dah Ni saya nak ajar tulis lah. Cara catat. Ibu-ibu insyaAllah dah tahu, cuma nak mengingatkan saja. Okey. Sebelum kita masuk kepada catatan muka surat 20 tu bagi buku kecil ataupun buku besar, ni cara dia. Tak apa, buku besar, buku kecil sama je dia punya muka surat. Akak buku besar, acik ni buku kecil. Ni cetakan baru, Syekh Abu Zaki punya cetakan. Baik, muka surat ni kan isi sama, tak ada masalah. Jadi ni cara kita nak catat. Boleh tak tengok pada huraian sifat basar tu kan ada dalil akalnya. Okey, saya bagi contoh. Yang awal-awal tu kan huraian sifat basar, jumpa kan? Ni cara kita nak buat catat. Ibu-ibu insya-Allah ada yang dah tahu. Baik. Kan ini catat, katalah ini pelajaran yang sifat basar tu kan. Bila sebut sifat wajib yang ke-12, wajib pada apa? Wajib pada apa ibu-ibu? Betul. Ini cara dia. Sifat yang wajib
Yang ke-12 bagi Allah ialah basar. Baik. Kan? Lepas tu kita wajib percaya ni wajib pada apa pula? Ni cara ingat ibu-ibu nak tulis ikut macam saya ni pun tak ada masalah, pada buku-buku masing-masing pun tak ada masalah, jadi faham. Okey, saya ke bawah sikit kan. Dalil akalnya, ingat tak? Nampak tak? Betul kan? Ibu-ibu dah kita ulang ni banyak kali. Sebab tu saya tak hurai dah. Sebab tapi kalau yang baru, apa mana dalil? Catatan yang ke-3, sesuatu yang menunjukkan kebenaran ke atas sesuatu. Tu mana dalil? Mana akal apa? Cara ni cara. Sesuatu. Tak apa, dari sekejap. Saya tulis dulu. Sekejap kan sekejap saya tulis, bagi saya tulis dulu, nanti saya terang. Sesuatu yang dapat membezakan antara jadi dengan catatan ini ibu-ibu dapat mengajar balik semula. Sagi saya terang pada Hajah apa yang dimaksudkan dengan wajib percaya tu wajib pada syarak. Ingat tak? Dalil satu makna. Ingat ya? Akal satu makna. Kalau dalil akal satu makna. Saya tulis kat sini pula. Kat atas ni. Dalil akal bererti sesuatu yang sekejap menunjukkan kebenaran. Yang mana tak nampak saya akan baca balik. Biar saya tulis dulu. Ini saya bagi tahu, sebenarnya ibu-ibu dah tahu, cuma nak bagi kita raikan juga orang baru datang dan faham kaedah tu. Kan dalam kitab kita belajar sifat basar. Jadi pengajian kita kan, kita dah sebut pengajian kita secara berkitab. Ada kitab belaka. Bersanad. Antara yang saya mengaji kitab ni dengan Syekh Abu Zaki lah. Yang terbitkan kitab. Asalnya daripada Pustaka Nasional. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Yang ketiga, bersistem. Jadi itulah numbering sistem kita tu. Wajib, sifat wajib yang ke-12 bagi Allah, kita dah bahas. Apabila merujuk kepada Allah dan Rasul, wajib pada akal. Tak apa Hajah tengok dulu, saya nak terang ni. Bila sebut kita wajib percaya, kita ni siapa? Kita ni siapa ibu-ibu, siapa tahu? Okey, sekiranya minta maaf ni sekali bukan selingan ni nak bagi tahu. Sekiranya kita dah buat numbering system kita, tiba-tibalah saya kata ada catatan. Nak buat number macam mana dah terlepas dah number. Kita buat je macam ni. Boleh faham? At least ada benda yang macam ni lah. Ada benda yang terlepas tapi nombor dah tu dah. Buat macam ni. Kita tu siapa? Mukallaf. Faham tak? So kita tu siapa?
mukallaf. Mukallaf tu siapa? Jin dan juga manusia yang dibebani hukum syarak ke atasnya. Dan ibu tanya tadi, wajib percaya itu apa makna wajib pada syarak? Makna kita ni mukallaf, jin dan juga manusia, wajib dan terbeban atas kita, atas bahu kita, hukum Allah kepada kita. Meja, kerusi, tak. Beg, tak. Binatang, tak. Pokok, tak. Yang terbeban, dua saja. Jin dan juga manusia. Ingat tak mukallaf apa takrif dia? Golongan yang dibebani, ni situ. Dibebani hukum syarak ke atasnya. Bila kita faham yang takrif ni, insya-Allah kita tak keliru lagi. Nampak tak? Terdiri daripada dua golongan. Ya. So kita faham dah. Tu. So bila tanya wajib percaya, wajib pada syarak. Dah selesai dah. Sebab dia masuk kita ni pada mukallaf. Golongan yang dibebani hukum syarak ke atasnya, terdiri daripada dua golongan, jin dan juga manusia. Percaya ibu-ibu nampak penat sekarang, nanti kita mudah. Betul tak orang tu cakap susah-susah dulu, senang-senang kemudian? Tak apalah kita susah dulu. Nanti kita belik buku kita, alhamdulillah adalah hasil kita mengaji ni. Ke atasnya, terdiri daripada dua golongan, jin dan manusia. So tadi Ajah tanya wajib pada syarak, saya tak faham. Ni sebenarnya kita kena tengok daripada kita ni. Bila sebut kita, itulah mukallaf. Wajib percaya, wajib pada syarak. Boleh? Lepas tu disebut dalil. Contoh sebenarnya ada catatan lagi kan sebelum tu kan. Cuma ni saya skip nak bagi faham saja. Dalil, sesuatu yang menunjukkan kebenaran ke atas sesuatu. Akal, maksudnya sesuatu yang dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Kalau dalil akal as a whole ni, bererti sesuatu yang menunjukkan kebenaran di atas ataupun ke atas sesuatu menurut akal yang waras. Ini cara saya nak sebutkan saja. Ibu-ibu kan tak tahu, nak ingatkan aja supaya selaras. Biar ibu-ibu catat sama ada dalam buku kitab masing-masing atau dalam buku nota, biar selaras. Boleh faham tak? Sebab kita nak habis ni, nak masuk kalam dah. Kalau kita tak buat benda ni, kan, celaru lagi, rugilah. Pasal kita nak habis dah sifat 20 ni. Kita nak masuk hal lain pula, percaya pada malaikat, percaya kebenaran ni semua. So kalau kita tak start buat macam ni, tu habis Bukan habis tu pun, maksudnya tak selari lah kita punya tu. Boleh faham tu sengaja saya buat macam ni untuk kita faham, nampak. Sebabnya catatan yang saya nak buat bukan yang ni. Catatan ni pada muka surat ni. So kalau dia tak selaras, faham tak? Tak ikut numbering system dan sebagainya. Sebab numbering system ibu-ibu tak sama. Ada buku, ada yang pakai buku kecil. Bila pakai buku kecil, nah masuk muka surat bila masuk buku surat baru, catatan dia start nombor 1 lah balik. Kalau ibu yang pakai buku besar, masih lagi muka surat yang sama, betul? Tak juga? Sebelah juga? Jadi, catatan yang ni, catatan 1. Jadi, ini faham Ini hak itu tu. Jadi, yang catatan yang seterusnya, ibu cetakan dia macam mana? Tengok, minta maaf. Setiap sifat buat satu page. Senang. Okay. So, yours, mana basar, buka basar. Basar. Yes, buka dia. Yes, okay, right. So yours sambung saja. Macam akak ni, because new page, betul tak? Sama macam saya, kalaulah ni. So, new page, nombor 1. Ajah ni punya, nombor berapa?
Your last number, last maksud last tu catatan nombor berapa? 5. Yes. Ibu punya tengok. Ibunya muka surat baru. Ibu tengok ni. Buka sebelah dah masuk sebelah. Ya, dah masuk sebelah. Okey, masuk muka surat baru kan? Buat nombor 1. Pada apa dia? Pada catatan dia apa? Betul. Gitu. Sebab ni penting nak kait dengan kita belajar dulu. Okey, ini kira dah habis lah ya. Saya buat yang kat baru pula. Kalaulah, ni muka surat 20 tu. Kalaulah Allah melihat, faham melihat dengan menggunakan mata. Lepas tu bawah dia kata apa? Bermakna dia berhajat kepada sesuatu. Ini saya tulis balik, ini semua ada dalam kitab. Saya nak bagi sistem nombor dia saja. Padahal terus direct je, padahal terus. Padahal Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Ni semua ada dalam kitab, saja je saya tulis. Jadi kan tadi kita sebut, kalaulah Allah melihat dengan menggunakan mata, catat. Bermakna Allah berhajat kepada sesuatu. Buat catatan nanti dekat sini. Faham maknanya kalau buku muka surat baru, nombor berapa kak? 1. Akak ni punya 5. Macam tu lah cerita dia. 6. Ikut masing-masing punya buku. Okey, catatan yang pertama pada mata. Maknanya ikutlah ibu-ibu ni 1. Contoh ni catatan kedua kan, ibu-ibu tulis sendiri, saya bacakan saja. Catatan ketiga, dah faham mana dekat mana nak? Baik. Catatan pada mata apa dia? Kerana mata itu. Tulis. Kerana mata itu. Kerana mata itu merupakan jisim dan Allah Ta'ala tidak berjisim. Saya baca lagi, jangan risau. Ni sepatut saya tak tulis, tapi tak apa. Juga Allah tidak beranggota dan mata itu adalah anggota. Faham? Kerana mata itu merupakan jisim dan Allah Ta'ala tidak berjisim. Juga Allah tidak beranggota dan mata itu adalah anggota. Di situ pentingnya kita belajar yang dulu mukhalafatuhu lil hawadis. Ini peri penting dia. Faham tak? Kait yang kita mengaji dulu tu. Di situ. Nampak tak cara dah catatan ni kan? Kalau ibu-ibu faham dah ni, dengan mana-mana guru pun ibu-ibu gunakan. Ada kalanya mungkin dia tak bagi tahu nombor 1, nombor 2, nombor 3. Fahamlah masing-masing kaedah tak sama. Tapi bila dia ulang benda tu, fahamlah benda tu penting. Jadi kita buatlah numbering system kita sendiri. Cuma kaedah saya mengajar,
Saya sebut ni nombor 1, ni nombor 2, ajar ni muka surat masih muka sama, sambung muka surat nombor 5, nombor 6. Kak ni muka surat dia dah berubah, muka surat baru, buat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tu cara sahaja. Tapi cara ni boleh digunakan tak dalam mana-mana pengajian? Bahkan gitu. Boleh kerana mata itu merupakan jisim dan Allah Ta'ala tidak berjisim. Juga Allah tidak beranggota dan mata itu adalah apa? Nampak tak? Dia punya kesinambungan yang kita belajar dulu tu. Jadi mustahil Tuhan itu ada mata. Baik. Tengok. Bermakna dia berhajat kepada sesuatu. Apa catatan kedua tu? Kan saya dah gariskan. Sedangkan Allah bersifat dengan, buat catatan. Sedangkan Allah, tulis sedangkan Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Tu dia catat dia. Sedangkan Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Tu. Nampak? Faham? Jadi kalau Allah berhajat kepada sesuatu, tak adalah sifat qiyamuhu binafsi itu. Faham tak? Tak dapat? Siapa tak dapat? Okey, catatan dia begini. Berhajat kepada sesuatu. Kan disebut mula-mula, dia kait dengan yang atas. Kalaulah Allah melihat dengan menggunakan mata, bermakna dia berhajat kepada sesuatu. Allah tak berhajat kepada mata. Sebab mata itu adalah jisim. Itu syarah kepada yang kita sedang ni. Kitab ni satu ringkasan. Dia perlu kepada syarahan. Dia perlu kepada huraian. Yang sedang kita beritahu ni, yang numbering system ni adalah huraian. Jadi, tengok. Saya gariskan kat bawah tu. Bermakna dia berhajat kepada sesuatu. Jadi, catatan dia, sedangkan Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Direct, maknanya kita dah tahu Allah bersifat qiyamuhu binafsi, tak adanya Allah berhajat kepada sesuatu sebab sifat Allah qiyamuhu binafsihi. Okey, catatan yang seterus bawah. Padahal Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Buat catatan ketiga, yakni Allah Maha Kaya. Saya ulang, saya tulislah macam ni senang. Nombor 3 tu, yakni Allah Maha Kaya. Apa makna Maha Kaya? Dalam kurungan, tak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi, lagi lapis demi lapis kita faham. Kita dah faham dah. Memang kita dah hafal daripada kecil dah basar ni. Sama basar. Bila kita faham Allah wujud kidam baqa sampai sama basar, kita percaya sama basar. Basar sifat yang ke-12 wajib bagi Allah. Kita wajib percaya, wajib pada syarak. Dalil akalnya, kalau Allah tidak melihat, makna Allah buta. Buta tu mustahil kerana ia sifat kekurangan. Kalau Allah melihat dengan perantaraan mata, ia pun jadi satu mustahil kerana memerlukan kepada sesuatu. Sedangkan Allah tu bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Sebab tu disebutkan, kalau Allah melihat dengan menggunakan mata, bukan dia, kerana mata tu merupakan jisim. Allah Ta'ala tidak berjisim. Juga Allah tidak beranggota, dan mata itu adalah anggota. Mustahil bagi Allah. Kalau melihat dengan mata bermakna dia berhajat kepada sesuatu, sedangkan Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Padahal Allah tidak berhajat kepada sesuatu, yakni Allah Maha Kaya, yakni tidak berhajat kepada segala sesuatu. Kita dah faham sama basar. Bila dengar basar dia, semua ni kita keluar. Macam mana kita boleh tahu benda ni? Sebab mengaji.
Kalau tak ngaji memang kita takat tahu basar je lah. Allah Maha melihat. Itu saja. Tapi kita sama basar. Ni huraian dia. Dalam akal dan dalam hati kita, ni huraian dia. Paling-paling tidak, dia ada huraian lagi, dia ada perbahasan ta'alluq dan sebagainya. Cukuplah kita faham. Ada juga sifat basar kena mengena dengan wujud, kena mengena dengan kidam, kena mengena dengan baqa, kena mengena dengan mukhalafatuhu lil hawadith, kena mengena dengan qiyamuhu bi nafsih, kena mengena dengan wahdaniyah dan ada ta'alluq. Dah. Tak apa. Cantik dah tu. Sekurang-kurangnya kita tahu. Sampai takat ni kita tahu takat tu. Okey. Kurang-kurang paling tidak. Nampak tak? Ini tujuan kita. Okey, itu perenggan tu dah selesai. Dalil nakalnya ialah firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, diceritakan di dalam Al-Quran. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Okey, buat catatan pada Nabi Musa dan Nabi Harun. Tu catatan ke berapa dah tu? Nombor 3 ke? Nombor 4. So dekat sini catatan keempat ni. Baik Kalau tak nampak saya bacakan. Sama mak Nabi Musa dan Nabi Harun. Saya tulis Nabi Harun abang tiri kepada Nabi Musa, dalam kurungan sama mak lain bapa. Dapat tak? Nabi Harun abang tiri kepada Nabi Musa, sama mak lain bapa. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, yakni Allah, ada di samping kamu berdua. Aku maha mendengar dan aku maha melihat. Jadi di dalam, ibu-ibu kan dalam surah Toha tu kan dalam surah Toha tu kan, saya tak tulis ni panjang, tapi kan surah tu kan surah Toha tu kan, betul? Ibu-ibu buat catatan ke berapa tu? Ke-5, ke-6? Ke-5. Ke-5 ni ada 2 dalil sifat wajib bagi Allah. Iaitu sama basar. Kan ibu-ibu buat macam mana tu? Kolom tu pada ayat Al-Quran tu, faham Pada ayat Al-Quran tu buat kolom lah. Buat kolom macam tu. Catatan dia apa dia? Ada 2 dalil sifat wajib. Ada 2 dalil sifat wajib bagi Allah, iaitu sama dan basar. Kalau ada orang kata tak ada dalil sifat 20, dah pasal apa? Satu ayat pun dah ada 2. Kadang-kadang satu ayat ada 3. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Ada 3 dalil sifat 20. Faham? Kadang-kadang 1 je. Kadang 2, kadang 3. Antara yang 3 contoh je, huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, yakni tiada mula. Dialah Allah yang maha akhir, yakni tidak binasa. Dia Allah yang maha zahir dan maha batin. Dialah Allah yang mengetahui akan segala sesuatu. Ada 3 dalil sifat wajib bagi Allah, iaitu Allah yang kidam, Allah yang baqa, Allah yang maha ilmu. Dalam surah yang kita baca ni ada berapa dalil? 2, sama dan jangan kata tak ada dalil. Kalau ada orang mengajar tak ada dalil, minta dia balik.
Dalam satu ayat Quran yang ada kat hajah tu, innani ma'akuma asma'u wa ara. Kan dalam yang hajah tengok tu, ayatnya yang bermaksud sesungguhnya aku ada, yakni Allah ada di samping kamu berdua. Siapa kamu berdua? Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian asma'u wa ara. Perkataan lafaz asma'u wa ara itulah Allah sebut, Allah bagi tahu aku Maha mendengar, aku Maha melihat. Jadi ada dalil Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat dalam satu ayat, iaitu ayat surah Taha ayat 46 ini. Dan lagi saya tambahkan lagi, cuba ibu buka buku surat ibu ni, bab kidam. Ibu dalam buku surat cari kidam, baik cari kidam, sifat kidam. Buka belakang balik kidam. Sifat kidam. Huwa awwalu wal akhiru. Jumpa tak? Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Di situ ada 3 dalil sifat 20. Dalil bagi Allah kidam. Nampak? Dalil bagi Allah baqa. Kita kena ingat satu perkara, dalil bagi sifat 20 ni sama ada dia secara lafaz ataupun secara makna. Apa makna lafaz? Memang disebut seketul-seketul. Macam ni lah. Asma'u wa ara. Jelas. Wa huwa sami'ul alim. Wa huwa sami'ul basir. Kan jelas tu. Sama, basar. Kan jelas. Melihat, mendengar. Kan jelas. Ada yang secara makna. Apa makna dia? Yang tadi. Huwa awwalu wal akhir. Kalau diterjemah secara literal, maknanya maha awal. Tapi bukan itu maksud dia. Maknanya tiada mula, bukan hak mula-mula. Itu disebutkan secara makna, bukan secara literal. Tapi ada yang memang asma'u wa ara, sami'ul basir, sami'ul alim. Kan? Jelas. Jadi jangan kata sifat 20 tidak ada dah. Baik. Dengan itu tetaplah Allah Ta'ala bersifat dengan basar, iaitu melihat, dan mustahil atasnya sifat ama, iaitu buta. Soal. Ini tambahanlah sikit sebelum kita akhiri kuliah kita. Nabi Harun alaihissalam, abang. Ini bukan saya tulis saja-saja ni. Bukan tulis sekadar di pinggiran, memang dekat pinggiran dekat belah sana tu pun. Tetapi bukan. Itu ada sebab. Apa salah apa saya tulis tu ada sebab. Nabi Harun adalah abang tiri kepada Nabi Musa alaihissalam. Sama mak, sama lain bapa. Sebab apa? Saya nak tanya satu soalan. Nabi Harun abang, betul tak? Bila sebut abang, dia lahir dululah. Abang lahir dulu beradik. Kenapa Nabi Harun tu hidup? Sedangkan zaman Nabi Musa tu, zaman Nabi Musa, bayi kanak-kanak, bayi lelaki Bani Israel dibunuh. Macam mana Nabi Harun ni hidup? Jawab silakan. Bukan nak jawab. Kok saya ingat nak jawab tadi? Siapa agak-agak? Pasal tak? Nampak munasabah tak di situ? Soalan tu. Kalau soalan saya tak munasabah, tegur, tak ada masalah. Macam tadi yang kata kekal hakiki tu, dia kata selain daripada Allah ada. Telur. Tak ada kaitan dengan Nabi Harun meninggal ke apa. Betul. Ya, apa kait dengan Nabi Harun? Nabi Harun tu hidup tu macam mana? Sedangkan zaman tu semua bayi lelaki kena bunuh. Kenapa Nabi Harun ni boleh hidup? Siapa boleh jawab? Mungkin pernah dengar mana-mana syarahan. Dia muda pula. Dia tua. Beza tak beza, dia abang. Makna kata tak ada laki lah yang Bani Israel ni hidup ni. Pasal apa Nabi Harun ni boleh hidup? Dia jawapan tak boleh reka-reka. Reka-reka habis. Reka nak buat fikir-fikir, bumbang-bumbang, dia tak jadi. Dia ada nas. Okey, ibu-ibu nak tulis, tak tulis boleh, nak dengar pun boleh. Saya ingat dengar lagi baguslah, panjang sikit. Terpulang. Jangan saya ulang pasal saya cerita saja. Saya tak ulang. Ni kita nak bagi tengok, boleh test, boleh ingat ke tak. Jadi Nabi Harun alaihissalam lahir ni sebelum Nabi Musa tu sudah pastilah, sebab dia abang. Sebab tu saya suruh dengar dulu, dengar kisah dia. Jadi dia abang. Jadi zaman sebelum Nabi Musa lahir tu memang dah ada pembunuhan beramai-ramai kanak-kanak lelaki Bani Israel. Senang cerita, tak ada siapa yang hidup lah. Jadi macam mana boleh hidup lah? Dia kisah dia begini.
Sampai satu tahap, ya, dah tak ada dah lelaki ni. Bani Israel lelaki tak ada. Dan Bani Israel ni memang kerja dia buat kerja-kerja berat untuk Bani Kibti. Kibti ni kaum Fir'aun lah. Dia macam pekerja lah, buruh ataupun hamba bagi kaum Kibti. Tak ada siapa nak buat kerja berat. Tak ada lah, manpower tak ada lah. Faham kita mudah sekarang ni. Manpower tak ada. Akhirnya mereka mesyuarat sekali lagi. Dulu mereka mesyuarat bunuh semua budak lelaki-lelaki. Kali ni mereka mesyuarat tak boleh jadi macam ni. Tak ada siapa, manpower tak ada. Ini sebut dalam tafsir. Dalam tafsir disebut perihal ini. Jadi mereka bermesyuarat sekali lagi dan buat macam ni. Tahun ni kita tak bunuh. Tahun depan kita bunuh. Tahun ni kita bunuh. Tahun depan tak bunuh. Selang setahun. Jadi Nabi Harun alaihissalam hidup pada tahun tak dibunuh kanak-kanak lelaki Bani Israel. Nabi Musa pula alaihissalam hidupnya pada tahun yang dibunuh kanak-kanak lelaki Bani Israel. Boleh? Tak boleh reka jawapan ni, dia ada nas. Tu kalau reka pening macam fikir tak jadi hal tu. Gitu. Jadi insya-Allah ya, kita akan sambung balik pengajian kita di dalam kitab ni dan masuk sifat kalam. Hari berapa bulan? Yes, sekejap ya. Best. Yes, next one kan. Okey, ya sila cikgu. Kita kan sebagai manusia biasa, adakah bukan memberi kita boleh melihat benda-benda yang gaib? Ya, sekiranya terbuka hijab, tersingkap hijab, memang kita boleh nampak benda yang gaib. Kalau macam malaikat tu tidak kita nampak. Sekiranya Allah Ta'ala bukakan hijab, sama ada kebiasaannya wallahualam, mungkin dia dalam keadaan merupa, tetapi kalau dalam aslinya wallahualam. Tapi Rasulullah SAW antara yang dapat melihat aslinya Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi sekiranya Allah bukakan hijab, mereka benda tu harus pada akal. Itu yang kita sebut benda yang bukan mustahil pada akal, dia harus pada akal, boleh berlaku. Cumanya pada yang Allah Ta'ala pilih lah, ataupun yang Allah singkapkan hijab. Kerana apa dia? Kita ni banyak hijab. Kalau terbuka hijab ni, kita dongak ke langit ni, kita banyak perkara kita boleh nampak. Cumanya disingkap oleh hijab-hijab. Itu. Iya, sama ada. Cuma kasyaf itu satu anugerah daripada Allah. Cumanya bukan untuk kita bukan tak boleh beritahu, kira macam mana ya. Bukan benda yang untuk kita bangga-banggakan lah. Sebab kasyaf ni ada kasyaf yang daripada Allah, ada yang daripada jin pun ada. Jadi macam mana kita nak tahu? Tengok perjalanan orang tu macam mana. Dia macam mana dia, orang dia tu macam mana. Orang dia apa, Tok Bomoh ke apa ke, Tok Guru ke. Dia anugerah Allah, memang anugerah kepada dia ataupun memang orang tu alien sebab dia. Tidak juga. Allah Ta'ala berilah. Berikan. Kadang bukan dia nak tahu pun. Kadang dia cakap je, orang rasa macam mana dia boleh tahu? Padahal dia tak ada pun. Dia tak ada pun nak hati orang ni dia sebut. Tapi satu boleh, kebetulan tu mungkin sekali-sekala, tapi yang dia kata tu kena selalu. Apa yang terbuku di hati tu, macam dia tahu pula kisah kita. Begitu contoh. Tetapi ianya bukan benda untuk kita war-warkan lah macam tadi tu. Kiranya nampak, sekiranya terzohir di sisi seseorang yang soleh ataupun orang yang alim, orang yang dikenali sebagai arif billah, ataupun al-arif billah bi syariatillah, sekiranya tersingkap,
Jadi ada kalanya itu sebagai satu petunjuk kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma seperti yang kita sebutkan tadi, ulama tasawuf kata kena bezakanlah takut kasyaf jin. Jadi kalau yang betul tengok perjalanan orang tu macam mana. Sebab itu perjalanan tu orang tu cara kehidupan dia, pembawakan dia, kehidupan dia yang benar bukan benar. Sebab ada orang sebab benda-benda ni kadang-kadang jin ni dia benda gaib kan. Dia mungkin tahu benda dia kita tak nampak, dia nampak kita. Dia beritahu kat orang ke dan sebagainya, begini-begini. Orang-orang ni lah orang-orang yang menuntut ilmu yang salah ni. Tapi tidak dinafikan sama sekali kasyaf tu ada. Tapi bukan untuk menjadi matlamat kita. Contoh kita mengaji sampai nak dapat kasyaf, bukan begitu. Cuma sekiranya ada satu anugerah daripada Allah. Cuma bukan untuk kita jadi buah mulut orang kata. Apa orang nak kata dia ni mulut masin ke apa benda ke dan sebagainya. Bukan itu dia punya matlamat ataupun niat dia. Dia mata hati, betul. Mata hati. Seperti yang kita sebut kata, ada kalanya, bukan ada kalanya, mungkin selalu juga orang tu tak ada pun. Dia sampai-sampai je dekat rumah orang tu, tiba-tiba segala perkara-perkara yang dia terbuku ataupun persoalan-persoalan yang dalam hati dia dijawab secara tuntas, seolah-olah dia dah diberitahu beforehand dah, padahal tidak pun. Jadi begitulah. Memang ada mereka-mereka yang Allah Ta'ala kurniakan seumpama ni, memang ada, memang wujud, memang ada. Cuma yang kita sebutkan tadi, sekiranya kita diberikan anugerah ataupun seseorang diberikan anugerah seperti ataupun seumpama itu, bukanlah untuk tujuan yang seperti kita katakan orang nak datang kepada dia, dia bermegah dan sebagainya. Ia juga merupakan satu satu rahsia yang patut dia simpan. Hatta kalau dia tahu diri dia wali sekalipun, sebab wali ni ada 4 jenis. Yang dia tahu dia wali, orang pun tahu dia wali. Yang masyhur lah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Haddad, ini semua masyhur, tak boleh nafi lah. Ada yang wali yang dia tahu dia wali, orang tak tahu dia wali, tersembunyi, tapi dia tahu dia wali. Ada yang dia tak tahu dia wali, tapi orang tahu dia wali. Dia adalah tanda-tanda dia. Ada yang dia tak tahu dia wali, orang pun tak tahu, tersembunyi di sebalik tersembunyi. Nak mengenal Allah Ta'ala ni lebih mudah daripada nak mengenal wali Allah, kata sebahagian hukama. Macam ni kita boleh mengaji sifat 20, tapi nak mengenal kekasih Allah ni susahlah. Dia ada macam-macam jenis dia. Dia tak sama. Ada yang ini, ada yang begitu, ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang terkenal dengan kealiman dia, ada yang mungkin jual goreng pisang kita tak tahu, mungkin jual nasi lemak kita tak tahu, sila nak pergi gerai tu gitu. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting air botol tu ada kat belakang kan, dia mesti kena bagi tu, wajib tu. Ya, sama. Terima kasih, berkat saya mesti minumnya insya-Allah. Terima kasih banyak. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan izin Allah. Mohon maaf salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwatal ardu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlas wa jamal fi ridha fi jami' al ahwal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'awil futuhal 'arifin wahdina ila siratikal mustaqim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi rajabin Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.